Okey, sekarang sudah jam 8. Okey, semua dapat dengar suara cikgu dengan jelas kan? Okey, semua dapat lihat tentang screen sharing cikgu. Jadi kalau ada masalah sila beritahu cikgu bila-bila masa saja pada masa yang depan juga. Okey, jadi selamat datang semua murid ke kelas PTPR Sains kali ke-23 hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada topik yang seterusnya iaitu 8.5 penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya. Okey, kalau kita lihat dekat sini dalam penyebaran cahaya ada dua perkara yang kita akan belajar. Yang pertama adalah berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya. Kedua adalah menjelaskan penyebaran cahaya dalam kehidupan harian beserta contoh. Okey, beserta contoh. Okey, lepas tu, tahukah anda tentang sebab susunan warna seperti pelangi dapat dilihat apabila cahaya melalui satu prisma kaca? Cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Setiap jujur warna ini bergerak dengan kelajuan yang berlainan dalam sesuatu medium. Sebagai contoh, cahaya merah mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Oleh itu, cahaya merah paling kurang dibiaskan. Cahaya ungu mempunyai kelajuan yang paling rendah dan paling banyak dibiaskan. Jadi ini adalah satu sebab. Satu sebab kenapa kita dapat nampak warna bagi pelangi itu. Ada 7 warna bagi pelangi itu. Okay, kita lihat muka surat seterusnya. Okay, jadi ini adalah satu situasi yang kita boleh kaji dengan menggunakan prisma. Penyebaran cahaya oleh prisma. Okey, jadi apabila alur cahaya putih dituju ke arah prisma, sinar cahaya putih itu akan dipecah kepada komponen warna yang berbeza. Dia akan dipecah kepada komponen warna yang berbeza. Hal ini disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih itu membengkok ke arah mendekati garis normal pada sudut yang berlainan apabila memasuki prisma. Jadi, keadaan ini berlaku apabila cahaya dia masuk, dia ada satu sudut daripada garis normal ini. Bila cahaya ini masuk, cahaya yang bergerak lebih perlahan tu, dia akan dibiaskan lebih. Cahaya yang bergerak lebih laju itu, dia dibiaskan kurang. So, jadi daripada sini, sudah kita boleh nampak ada 7 warna keluar. Jadi apabila sampai kali kedua dibiaskan iaitu daripada kaca ke utara, cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi garis normal. Cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenal sebagai spektrum. Spektrum cahaya putih terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi ini adalah 7 warnanya. Dan kalau boleh, mesti boleh kamu perlu hafalkan 7 warna ini mengikut susunan. Okay? Jadi, kita lihat lagi apabila cahaya sinar matahari mengenai sitisan hujan di langit, maka cahaya putih akan dibiaskan
dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Yang dikenali sebagai pelangi. Okey, cikgu nampak ada satu message bagi Prisley. Kamu tidak ada muka surat itu, jadi kamu bila ada kamu perlu informkan guru kelas kamu lah tentang buku teks kamu tidak cukup muka surat. Tengok macam mana diurus nanti. Okey. Jadi kamu boleh rujuk kepada skrin cikgu lah. Dapat nampak skrin kan? Kamu rujuk kepada skrin cikgu. Nanti cikgu akan sendkan satu buku teks elektronik kepada kamu juga. Okay? Jadi kita boleh lihatlah. Maka cahaya putih dibias dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Jadi titisan air itu bentuknya hampir seperti prisma kaca ini. That's why kenapa pelangi akan dibentuk. Kadang-kadang kamu akan nampak pelangi yang sekunder. Warnanya terbalik daripada pelangi primer. Okay? Jadi ini adalah satu aktiviti lah. Kalau seperti yang cikgu kata, kalau kita boleh PTP persemuka itu, cikgu memang nak bawa anda untuk lihat ataupun untuk buat eksperimen seperti ini. Okay? Kerana kita akan nampak dengan lebih jelas dan kita praktikkan apa yang kita belajar ke dalam kehidupan seharian. Okay, jadi ini adalah pembentukan pelangi, isi gang air dan ini juga merupakan salah satulah cara selain daripada menggunakan prisma. Dan inilah adalah salah satu cara yang mungkin kamu boleh lakukan di rumah. Pertamanya kamu kena ada satu besing. Kamu letakkan air. Lepas tu kamu kena ada satu cermin. Okay? Kamu kena letakkan dia dalam keadaan macam ni. Okay? Lepas tu kalau boleh keadaan yang kamu lakukan di sini mesti gelap. Tak perlu terlalu gelap tapi dia mesti tidak cerah lah. Okay? Lepas tu kamu gunakan torchlight. Kalau tidak dapat torchlight, mungkin boleh gunakan torchlight dekat handphone. Kamu boleh cuba. Kalau dapat cari torchlight yang dia boleh fokus punya, lagi baik. Kamu pancarkan torchlight kamu ke cermin dalam sini. Hampir sama keadaan macam ni lah. Dan kamu letak satu kertas putih di sebelah belakang dinding tu, kamu akan nampak ada jalur pelangi akan dinampak. Jadi kamu boleh cuba buat. Kalau kamu ada berjaya, mungkin boleh suruh adik ke keluarga anda ambil gambar yang kamu telah berjaya itu, send kepada cikgu. Kalau ada, kamu cuba. Kerana ini adalah satu eksperimen yang kamu boleh cuba dekat rumah kamu sendiri. Selain daripada inilah, ini mesti kita buat dalam makmau lah. Kerana kita dalam makmau baru ada kotak sinar, prisma kaca. Okay? Kamu boleh cuba buat ini dekat rumah. Jadi untuk hari ini, kita punya buku teks ini sudah habis dan kita lihat kepada buku kerja. Okay? Dalam buku kerja, cikgu nak kamu buka kepada muka surat 117. Muka surat 117. Okay, 117. Okay. Jadi, cikgu anggap kamu semua sudah dekat muka surat 117. Okay, muka surat 117. Okay, jadi hari ini dalam buku kerja kita ada 3 muka surat kita nak selesaikan. Ada 3 muka surat kita nak selesaikan. Okay, dalam muka surat 117, okay,
penyebaran cahaya. Okay, tujuan eksperimen. Kita ada lihat kepada eksperimen. Tujuan mengkaji penyebaran cahaya oleh prisma. Bahan dan radas adalah seperti prisma, pensel berwarna, kotak sinar, skrin putih dan bekalang elektrik seperti yang inilah. Okay. Di sini dia ada satu ingatan. Lakukan aktiviti ini di dalam tempat gelap. Jadi dekat sini warna spektrum. Okay, di sini kita kena isikan. Okay, warna spektrum. Yang pertama ini adalah yang pertama ini adalah merah. Okay, yang kedua ini adalah jingga. Ingat susunan yang cikgu telah suruh kamu hafal tadi, kuning. Okay. Lepas tu yang ini adalah hijau. Lepas tu yang seterusnya adalah biru. Okay. Yang seterusnya adalah indigo. Yang terakhirnya adalah ungu. Okay. Dan apa kegunaan untuk kotak-kotak di sini? Kotak-kotak di sini adalah digunakan untuk kamu untuk warna. Kamu kena ada pensel warna lah. Kamu cuba warnakan 7 warna ini. Kamu cuba warnakan 7 warna ini. Okay? Indigo ini dia adalah macam ada sikit macam campuran warna biru dengan warna ungu ini ya. Dia adalah macam tu. Okay, kamu boleh cuba. Kamu boleh cuba cari dekat online apa warna indigo. Adapun cikgu cuba. Okay, kamu boleh cuba cari warna indigo dekat online. Okay. Okay, lepas tu kita lihat prosedurnya. Okay, sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam raja. Okay. Kedua, laraskan prisma sehingga satu spektrum yang jelas terbentuk pada skrin. Ini kita perlu adjustkan supaya kita boleh nampak spektrum itu dengan jelas. Kita boleh nampaknya dengan jelas. Okay. Lepas tu ketiga, perhati, nyata dan warnakan spektrum yang terbentuk pada skrin. Warnakan lah. Okay. Perbincangan. Namakan siri warna yang terbentuk pada skrin. Nama sirinya adalah spektrum. Spektrum. Okay. Ejaan kalau kamu kena ingat, ejaan ini mesti betul. Mesti betul. Okay, kalau kamu salah ejaan ni masa peperiksaan ni, kamu akan diberi salah lah. Okay. Lepas tu, kedua, tandakan tik 2 proses yang berlaku pada cahaya apabila memasuki prisma. Okay. Ada penyerakan cahaya tak? Tidak. Ada penyebaran cahaya? Ada. Penyebaran cahaya dan pembiasan cahaya. Okay. Lepas tu, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. B. Bagaimana proses penyebaran cahaya dapat berlaku? Pilih jawapan yang betul. Setiap cahaya bergerak menerusi medium yang berbeza. Dia menerusi medium yang berbeza pada kelajuan yang berlainan. Kerana kelajuan dia berlainan, barulah kamu boleh nampak dia terbias pada sudut yang berbeza. Okay? Yang berbeza.
Jadi kita lihat kepada soalan yang ketiga. Apakah cahaya warna yang paling banyak dibiaskan? Paling banyak dibiaskan adalah cahaya ungu. Okey. Nah, cikgu kena ingatkan untuk menjawabkan soalan ni, walaupun kita tahu dia adalah ungu, tapi kita jangan letakkan ungu. Kita kena letak cahaya ungu. Okey? Cikgu kena ingatkan kamu sini, jawapan cahaya ungu dengan ungu ini adalah sangat beza. Kenapa? Kerana cahaya ungu adalah cahaya yang berwarna ungu. Kalau ungu saja kamu tulis, dia tidak ada membawa apa-apa masuk dalam soalan. Okey, apakah cahaya yang paling kurang dibiaskan? Adalah cahaya merah. Okey, cahaya yang pertama, merah. Okey. Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okey, berikan sebab untuk jawapan anda di soalan 3. Cahaya ungu paling apa? Paling banyak dibiaskan oleh prisma kerana cahaya ungu bergerak paling perlahan. Perlahan dalam prisma. Cahaya merah paling kurang dibiaskan oleh prisma kerana cahaya merah bergerak paling laju. Bergerak paling laju. Okey? Lepas tu, soalan 5. Pemecahan cahaya putih kepada komponen-komponennya. Berdasarkan penyataan yang diberi, namakan proses-proses yang berlaku pada cahaya putih. Apakah proses yang berlaku? Adalah pengebaran cahaya. Pengebaran cahaya. Seperti apa yang kita lihat pada soalan 2 tadi, apa yang dua proses yang berlaku, pengebaran dengan pembiasan. Okey. Apanya adalah pengebaran? Warna spektrum ini yang terbentuk adalah pengebaran. Okey. Apabila cahaya masuk ke dalam prisma dan dia dipengkokkan ni, ini adalah pembiasan. Kamu kena tahu macam mana bezakan murid-murid. Pengebaran adalah warna itu dia pecah kepada spektrum. Okay? Pembiasan adalah pembengkokan apabila cahaya itu daripada satu medium ke satu medium yang berlainan ketumpatan. Kamu kena tahu macam mana bezakan. Okay, lepas tu soalan 6. Namakan satu fenomena semula jadi yang mana spektrum dapat dilihat, iaitu pelangi. Okay, adalah pelangi. Okay. Okay, lepas tu soalan yang ke-7. Satu prisma lain yang serupa atau satu kanta cembung diletak pada kedudukan yang sama seperti yang ditunjukkan di raja di bawah. Okey. Ramalkan apa yang dapat diperhatikan pada skrin putih. Okay, apa yang akan diperhatikan pada skrin putih adalah cahaya putih. Adalah cahaya putih. Kenapa? Sebab sini ya. Kenapa? Kerana warna-warna dalam spektrum digabungkan. Digabungkan oleh prisma kedua. Prisma kedua ini
atau kanda cembung yang untuk membentuk cahaya putih semula. Cahaya putih semula. Jadi ini adalah membawa masuk apa? Ini adalah membawa masuk bahawa cahaya kita ini dalam tu dia memang ada 7 warna. Jadi apabila dia digabungkan, dia akan menjadi cahaya putih semula. Jadi itu adalah sebab dia. Okey? Ada masalah? Okey. Lepas tu kita lihat kesimpulan. Kita lihat kesimpulan. Okey. Penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya dan pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya putih bergerak menerusi prisma untuk membentuk spektrum. Okay, untuk membentuk spektrum. Untuk membentuk spektrum. Okay. Jadi ini adalah dua senario yang telah berlaku lah pada pembentukan spektrum ni. Okay. Tengok di sini dia suruh mesti baca. Apa dia? Cahaya ungu lebih banyak dibiaskan oleh prisma kaca berbanding cahaya merah yang mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang. Cahaya ungu adalah panjang gelombang yang paling pendek yang bergerak dengan paling perlahan. Okay, sebenarnya apa itu panjang gelombang? Okay, sebenarnya bagi cahaya, mereka ada panjang gelombang masing-masing. Dan mereka juga mempunyai frekuensi masing-masing. So, that's why mereka mempunyai kelajuan masing-masing jugalah. Kerana ini adalah lebih detail lagi lah. Kalau kamu sangat berminat dengan semua ini, cikgu memang harap kamu belajar dengan rajin supaya boleh masuk kelas sains, aliran sains. Ini kamu dapat belajar dalam di bawah bidang fizik lah. Di bawah bidang fizik. Okay? Okay, kita lihat kepada muka surat yang terakhir yang kita akan bincang untuk hari ini. Okay? Muka surat 119. Seperti apa yang cikgu telah beritahu kepada kamu, kamu boleh cuba melakukan eksperimen ini di dalam rumah masing-masing. Okay, kamu boleh cuba. Kamu boleh cuba sekiranya kamu ada alat-alat ini. Okay, alat-alat ini macam apa? Macam air, semua rumah kita ada air, cermin SATA. Cermin SATA ini mungkin ada orang susah, tapi ada orang dapat. Okay, terutamanya yang ada cermin yang mobile punya, boleh bawa pergi mana-mana, itu senang lah. Kalau cermin yang dekat amari tu, jangan pecahkan, jangan turunkan, nanti dimarah pula. Okay? Kalau cermin yang dekat atas meja itu, kamu minta izin, kalau bukan milik kamu, kamu minta izin, baru kamu gunakan. Skrin putih senang saja. Dinding putih pun boleh. Ataupun kamu gunakan kertas putih pun boleh. Basing ni senang. Cikgu rasa hampir setiap rumah ada basing kan. Okay. Jadi ini adalah mengkaji pembentukan pelangi. Okay. Kenapa? Cikgu nak tanya kamu. Kenapa alat yang seperti ni dia dapat menghasilkan pelangi? Kenapa? Sebenarnya kalau kamu lihat dekat sini, apabila cahaya masuk, dia dipantulkan oleh cermin SATA ini, sebenarnya dia akan membentuk satu macam prisma sebenarnya. Dia macam prisma. Kalau kita lihat ke dalam buku teks tadi kan, sebenarnya kalau kamu lihat, dia pembentukan dia macam satu prisma. Dia macam satu prisma. Okay? Jadi prisma ini dia akan
dia akan menghasilkan pelangi ni. Jadi ini adalah perkara yang kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak. Okey, jadi kita lihat prosedurnya. Pertama, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam raja. Kedua, letakkan cermin sata secara condong di dalam air. Secara condong di dalam air. Okey. Lepas tu, laraskan cermin sata itu supaya satu spektrum yang jelas terbentuk pada skrin. Ini semua kena laraskan ni supaya kamu baru dapat nampak. Terutamanya kalau siapa yang menggunakan cahaya matahari lah. Okay. Kalau kamu gunakan torchlight, kamu hanya perlu laraskan torchlight kamu lah. Okay, lepas tu keempat, rekodkan pemerhatian anda. Rekodkan pemerhatian anda. Okay. Pemerhatiannya adalah apa? Satu apa? Satu spektrum. Ingat jangan tulis pelangi. Kamu kena tulis spektrum. Okay. P-R-U-M. Spektrum. Okay. Terbentuk pada skrin. Okay. Satu spektrum terbentuk pada skrin. Okay. Lepas tu soalan perbincangan yang pertama. Tandakan tik pada proses yang berlaku pada cahaya matahari dalam cermin dan air. Jadi, kalau untuk cermin apa yang berlaku? Kalau untuk cermin adalah pantulan. Dia tidak ada pembiasan, dia tidak ada penyebaran. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti alert. Ini adalah perkara yang kamu mesti alert. Okay. Okay, lepas tu B, air. Apakah yang akan berlaku dalam air? Adalah pembiasan dan penyebaran. Pembiasan dan penyebaran. Okay? Yang berlaku dalam air. Lepas tu, soalan yang kedua. Nyatakan urutan warna spektrum yang terbentuk. Okay? Nyatakan urutan warna spektrum yang terbentuk. Jadi di sini kamu mesti ikut urutan. Ini adalah sentiasalah bila kamu menjawabnya. Okey, apa dulu? Merah hingga kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Dan ungu. Jadi ini adalah warna spektrum. Lepas tu soalan yang ketiga. Daripada aktiviti ini, nyatakan 3 proses yang berlaku semasa pembentukan pelangi. Apakah 3 proses? 3 yang kita telah tikkan inilah. 3 proses ni adalah pembiasan, penyebaran, dan pantulan. Dan pantulan. Lepas tu, soalan yang keempat. Tandakan tik bahan di langit yang terlibat dalam pembentukan pelangi. Apa yang terlibat? Titisan air hujan. Titisan air hujan. Biasanya adalah pada waktu, kebanyakan adalah pada waktu petang-petang. Tengah hari kurang, pagi-pagi ada. Jadi dia mesti ada satu cahaya matahari datang daripada satu sudut dan dia kena ada titisan air. Jadi that's why satu
pelangi ini akan dibentuk, dia mesti memenuhi semua syarat baru dia dapat terbentuk. So, itulah kenapa selalunya daripada orang dulu mereka akan menganggap bahawa bila kita ada nampak pelangi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bertuah. Kenapa? Kerana pelangi ini bukan dapat wujud bila-bila masa sesuka hati. Dia mesti memenuhi syarat tu baru dia dapat. Pertamanya dia mesti ada setitisan air hujan. Dan kedua, sinar cahaya matahari mesti daripada sudut yang betul. Lepas tu dengan keadaan langit yang cukup bersih lah. Baru kita nampak kan. Jadi ini adalah syarat-syaratnya. Okay, selain daripada cara-cara yang kita boleh bentukkan pelangi seperti ini, ada satu lagi cara. Cara ini kamu kalau nak guna, kamu mesti minta izin dengan keluarga anda lah. Terutamanya parents anda, bapa dengan mak anda. Okay, kamu gunakan pancutan air daripada pili kan. Okay, kamu gunakan getah pipe itu, kamu pancurkan air itu dan kamu pancurkan dia membelakangi cahaya matahari. Bermaksudnya arah ni pancur adalah lawan daripada matahari. Kamu akan nampak juga pelangi yang kecil dibentukkan. Tapi ini memerlukan pengalaman lah. Bila kamu cuba-cuba baru kamu akan nampak. Okay? Okay. Cermin. Okay. Kesimpulannya, cermin memantulkan cahaya matahari manakala air mengebarkan dan membiaskan setiap warna cahaya pada sudut-sudut yang berlainan untuk membentuk spektrum. Okay, untuk membentuk spektrum. Okay, jadi inilah latihan untuk hari ini. Okay, jadi murid-murid sila cuba siapkan latihan daripada muka surah 117 sampai 119 dan hantar kepada cikgu secepat mungkin. Kamu boleh menghantar melalui personal message bagi WhatsApp, personal message bagi Telegram, ataupun dalam Telegram kamu boleh hantar dalam grup. Okay, lepas tu kamu juga boleh hantar dalam Google Classroom. Okay, jadi ada apa-apa masalah yang nak tanya dengan cikgu hari ini? Ada? Ada apa-apa masalah? Kamu boleh buka mic, kamu boleh jawab cikgu. Ada apa-apa masalah nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey. Tak apa. Jadi yang lain yang tak bersuara cikgu anggap tak ada lah. Okey. Jadi ingat setiap kali kamu boleh buka mic kalau kamu ada sesuatu nak tanya, kamu boleh buka mic untuk tanya cikgu. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi Jumaat ini. Bye-bye. Bye-bye. Bye.